عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Fadil Tuan Imam, Tuan Bila dan seluruh saf kepimpinan surau. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi diberi peluang dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita mengimarahkan surau kita dengan kita rakak dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama pada malam ini, seperti mana yang telah dinyatakan oleh pengurusi tadi, program kita pada malam ini program dua dalam satu. Program kita yang pertama pada malam ini program untuk memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan program kita yang kedua pada malam ini iaitu program bacaan doa selamat khusus untuk anak pengurusi kita yang akan diijab kabulkan pada 31 hari bulan ni. Moga-moga dengan doa kita semua perjalanan majlis tersebut berjalan dengan lancar, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' wal Mi'raj, kalau kita tengok di luar sana macam-macam kain rentang ada, melibatkan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ada di sana melibatkan forum, ada di sana kadang-kadang melibatkan ceramah seperti mana yang kita sedang berprogram pada malam ini. Jadi ala kuliah apa jenis program yang dianjurkan dengan matlamat untuk memahami intipati isi kandungan di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar program tahunan, tetapi untuk menyedarkan kita semua agar kita faham di sebalik peristiwa tersebut apa benda Allah Taala nak mengajar kita, sehingga dijadikan satu mukjizat yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah terlibat
yang tak pernah berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maka yang kita nak cerita pada malam ini merupakan perkara yang cukup besar dalam takwim Islam, yang mesti diambil oleh kita semua sebagai satu bahan kefahaman untuk memastikan kita sebagai hamba yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, hamba yang benar-benar syukurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini betapa benarnya sehingga ia bukan cerita-cerita biasa yang boleh kita takut tambah, tetapi perkara ini betapa benarnya ianya sampai satu tahap disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dirakam di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa cerita ni cerita yang benar berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang betul-betul berlaku, bukan cubaan, ni betul-betul yang wajib kita terima dengan penuh yakin, yang wajib kita beriman betapa peristiwa ini ialah peristiwa yang benar-benar berlaku dalam kehidupan Nabi setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, tanggal 27 Rejab, setahun sebelum berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Perkara ini dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Peristiwa ni berlaku pada waktu malam, bukan waktu siang. Kalau orang cerita waktu siang tu karut dan tak betul. Cerita ni berlaku pada waktu malam. Sebab tu dia panggil Isra. Sebab berjalan pada waktu malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami berkati sekelilingnya linuriyahu min ayatina, dan pada masa yang sama proses memberkati sekeliling perjalanan yang dilalui oleh Nabi daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, sengaja Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan disudahi dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar dan Maha melihat. Bukan basir dulu, baru sami. Pasal apa tuan-tuan? Ni nak memberi satu gambaran. Peristiwa ni peristiwa sam'iyah, bukan boleh dipertontonkan. Hanya kita percaya pada hari dalam bentuk apa? Dalam bentuk sam'iyah. Walaupun kita baca Quran diceritakan oleh para ulama dalam bentuk sam'iyah, wajib beriman dalam bentuk sam'iyah. Mula dengan sam'iyah. Tanda ni selepas berlaku perkara tersebut baru ada tanda. Maka dengan sebab tu, dari segi sudut keimanan kita pada Allah tentang peristiwa ini, dia termasuk dalam bab beriman pada perkara-perkara gaib. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, benar-benar bertakwa pada Allah, maka antara syarat keimanan dan takwa kita alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu antara orang yang bertakwa iaitu orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang perkara yang tak nampak dengan mata kasar kita,
Tak boleh kita rasa dengan panca indera kita. Antaranya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tak nampak dengan mata kasar, tanda. Sebab tu ni perkara besar, tanda. Perkara besar yang wajib diterima oleh kita semua. Walaupun tuan-tuan kalau kita tengok dalam sejarah, bila mana Nabi pulang daripada peristiwa ni, orang pertama tuan-tuan yang ambil pendekatan sehingga panggil semua masyarakat Quraisy apa dia? Itulah dia Abu Jahal. Sebab Abu Jahal tahu ni satu poin yang cukup besar. Satu poin yang cukup besar yang menjadikan yang dah beriman akan berpaling tadah, akan jadi murtad. Yang baru nak beriman, hak duk atas pagar tak jadi beriman. Ni hasil daripada peristiwa ni. Pasal apa? Pasal peristiwa ni bukan jenis peristiwa boleh fikir dengan akal kita. Sebab tu bukan semua jenis perkara tuan-tuan boleh fikir dengan akal. Kalau kita nak fikir dengan akal, ada benda tuan-tuan yang tak boleh dipikir dengan akal. Antaranya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab tu berlaku peristiwa ni tuan-tuan satu malam ni. Lepas isyak, balik sebelum menjelang subuh, turun di Masjidil Aqsa di Palestin. Sekejap sangat, perjalanan biasa daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin pun makan masa sebulan. Tu perjalanan biasa pada masa dan ketika itu. Maknanya pergi balik 2 bulan. Tiba-tiba Nabi pergi satu malam, lepas isyak balik sebelum subuh balik, tanda. Boleh terima akal tak? Kalau kita fikir dengan akal, pendek kata tak boleh nak terima. Sebab tu bila mana tuan-tuan Nabi cerita pada masyarakat Quraisy ketika itu, tuan-tuan, Abu Jahal kupu. Bukan sengaja nak kupu, bukan Nabi minta pun, offer. Abu Jahal tahu dah poin ni poin yang besar untuk menjadikan tuan-tuan yang dah beriman jadi murtad balik. Maka Abu Jahal panggil di satu sempat masyarakat Quraisy begitu ramai. Lalu cerita, apabila dengar cerita Nabi tuan-tuan, pelik tuan-tuan, tak boleh nak terima diangkat. Mushma'ul, tak boleh masuk akal. Tak boleh terima akal tuan-tuan. Kenapa perjalanan yang jauh tiba-tiba Nabi pergi satu malam? Bukan daripada perjalanan bumi saja, sampai naik 7 lapis langit sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Hebat. Tak boleh fikir di akal ketika tu. Sebab tu selepas didengari tuan-tuan, ramai yang jadi murtad. Hak nak beriman tak jadi nak beriman. Sebelum ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucap kalimah syahadah. Lepas pada tahu peristiwa ni, mereka menyaksikan betapa Muhammad ni ialah pembohong besar, dia kata. Lepas pada tahu peristiwa ni, maka masyarakat Quraisy kata, Muhammad ni, aku bersaksi betapa Muhammad ialah seorang pembohong yang begitu besar. Kenapa? Kerana tidak pernah didengari cerita ni sebelum-sebelum ini. Inilah orang pertama yang menceritakan perkara ni. Lalu orang cop Nabi ketika tu pembohong besar. Cerita ni sampai kepada siapa? Lepas pada tu tuan-tuan, berita ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tanya, cerita ni melibatkan batang tubuh siapa? Siapa yang menceritakan? Lalu sahabat yang bawa datang cerita tu tuan-tuan, itulah cerita yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengar nama Nabi je, tuan-tuan. Tak payah cerita panjang, tak payah soal selidik panjang. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau berita ni datang daripada Muhammad, lebih besar daripada ni pun aku akan terima. Sebab tu tuan-tuan, orang yang pertama dapat iktiraf As-Siddiq, tuan-tuan, itulah dia Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi tidak ada pengaruh ketika itu, tuan-tuan, dalam keadaan ramai masyarakat ketika itu jadi murtad, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar antara salah seorang yang mula-mula membenarkan peristiwa yang telah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Tu berlaku tuan-tuan. Peristiwa ni berlaku tuan-tuan. Tu saya bagi tahu sebagai satu gambaran awal pada kita. Berlaku tuan-tuan pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Peristiwa ni berlaku rentetan berlakunya tuan-tuan kesedihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana matinya orang-orang yang tersayang. Macam kita lah, mati orang hak kita sayang, sedih lah. Sedih lah. Mati isteri, sedih. Sedih berapa hari? Sebulan. Lepas tu tambah cawangan, tak jadi sedih lah. Tuan-tuan, buka hak lain kan. Tu kita. Nabi sedih tuan. Mati siapa tu? Mati tuan-tuan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang banyak memberi sumbangan dalam memartabatkan Islam di atas muka bumi. Wanita pertama, Seri Kandi pertama yang memartabatkan Islam dan mati kerana Islam, itulah dia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Waktu Nabi terasa sangat apabila Khadijah mati, maka Nabi terasa sangat satu kehilangan. Pasal apa? Pasal sebelum Nabi kahwin dengan Khadijah dulu, Khadijah ni tuan-tuan, ialah seorang jutawan yang kaya raya tuan-tuan di kota Mekah, di kalangan masyarakat Quraisy. Inilah antara orang yang kaya. Maka bila terima Islam, Khadijah tuan-tuan nampak nilai akhirat lebih daripada nilai dunia. Kita hari ni nampak dunia lebih daripada akhirat. Hak Nabi tanam di dalam jiwa para sahabat yang telah dihayati oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seperti mana hak Nabi sebut dalam satu hadis, laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi, atau kama qala. Nabi bagi tahu tidak dinamakan kaya, tidak dinamakan berjaya dengan sebab banyak mata benda dan kekayaan dunia, dengan sebab pendapatan kita banyak, harta kita banyak, pangkat darjat kita hebat. Ada seumpamanya yang dibangga-banggakan di dunia ini, buat sementara. Kata Nabi, itu bukan segala-gala, itu bukan kekayaan yang sebenar, kata Nabi. Lalu Nabi kata, walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa. Ni Nabi tanam tuan-tuan keyakinan dalam jiwa, supaya kita nampak nilai akhirat lebih daripada nilai dunia, supaya kita nampak kehidupan dunia ni sebagai satu persinggahan yang sementara dan kekal abadinya di akhirat nanti tuan-tuan. Ni kita sedang duduk di R&R, rehat dan rawat. Sekejap tuan-tuan kita daripada alam roh, lepas tu transit sekejap tuan-tuan di alam rahim, dalam lebih kurang 9 bulan lebih. Lepas tu diberi ruang oleh Allah Ta'ala hidup di dunia tuan-tuan dalam lebih kurang 60-70 tahun ataupun lebih sebagai subsidi seumur hidup. Lepas tu kita akan balik ke alam barzakh sebagai persinggahan seterusnya. Lepas tu kita akan tutup tuan-tuan perjalanan kita, sama ada tuan-tuan ke syurga ataupun ke neraka, tuan-tuan bergantung kepada amalan kita di dunia. Ni R&R ini tuan-tuan satu bahan untuk menguji sejauh mana keimanan, sejauh mana kesabaran, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul di sini, insya-Allah tuan-tuan di akhirat nanti tempat kita ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, hebat orangnya tuan-tuan. Bila mana pada peringkat awal kaya raya tuan-tuan, dan kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai isteri pertama Nabi, yang memberi semangat kepada Nabi tuan-tuan semasa senang, semasa susah tuan-tuan. Maka inilah antara orang yang bersama dengan Nabi tuan-tuan. Lalu tuan-tuan hasil perjuangan tuan-tuan di peringkat awalnya kaya raya, akhir-akhir sekali sebelum matinya Khadijah radhiyallahu anha, semangat cinta akhirat telah menguasai tuan-tuan dirinya tuan-tuan lebih daripada segala-gala. Sebab tu semasa bila mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha
nak mati, nak menghembuskan nafas terakhir, antara kalam akhir yang disebutkan, yang dinyatakan, kalaulah selepas matinya aku tinggal dunia ini, lalu tidak ada apa untuk memperjuangkan agama Allah, maka kalaulah tulang belulang yang ada pada batang tubuh aku ini, kata Khadijah radhiyallahu anha, tulang belulang yang ada pada batang tubuh aku ini boleh digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, maka nascaya gunalah apa yang patut daripada tubuh badan aku ini demi memartabatkan agama Allah. Tanda, ni orangnya tanda. Tu sikit cerita tanda. Kita nak cerita hal lain ni sambilan tu. Tu yang Nabi rasa teringat sangat bila mana Khadijah meninggal dunia. Teringat sangat tuan-tuan. Lepas tu bukan Khadijah seorang meninggal dunia, pada masa yang sama, dalam masa terdekat tuan-tuan, meninggal juga tuan-tuan bapa saudara Nabi yang banyak bela Nabi tuan-tuan. Abu Talib tuan-tuan meninggal dunia juga tuan-tuan. Mati juga, sedih tak? Sedih. Maka Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi. Di samping mukjizat, nak gambarkan pada Nabi macam-macam jenis gambaran, maka tuan-tuan, Nabi dihiburkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dibawa jalan daripada alam bumi ke alam langit tuan-tuan. Daripada di dunia, di bumi, sehingga naik ke langit tuan-tuan. Misi ini tuan-tuan, misi yang begitu besar dan banyak simbolik-simbolik yang diperlihatkan pada Nabi, dan yang diterima oleh Nabi pun ialah perkara yang cukup besar dalam masalah amal ibadah, iaitu Nabi naik terima solat. Ibadah lain tuan-tuan Nabi terima di bumi. Satu-satunya ibadah, satu-satunya pentaklifan tuan-tuan yang diterima dengan dijemput Nabi sendiri naik ke langit, itulah dia solat. Puasa, zakat, haji terima di Madinah Al-Munawwarah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Solat tuan-tuan Nabi terima tuan-tuan dengan dijemput sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala naik ke langit tuan-tuan. Bermuamalah sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak cerita keagungan solat. Sebab tu tuan-tuan, kita pada hari ni tuan-tuan, jadi topik utama dalam masalah ibadah ialah solat. Lepas ni kita cerita tuan-tuan. Cerita ini bermula tuan-tuan melalui ruh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh dan jasad ni bukan mimpi tuan-tuan. Walaupun setengah-setengah golongan mendakwakan berita ni, cerita ini ialah cerita yang melibatkan hanya mimpi daripada Nabi. Tak tuan-tuan. Tu bangkit bohong daripada golongan-golongan tertentu, penyambung mata rantai yang telah dibawa oleh Abu Jahal satu ketika dahulu, dibawa sampai zaman kita hari ini. Secara hakikatnya perkara ni berlaku melalui ruh dan jasad Nabi. Dalilnya, kalau tuan-tuan perasan ayat hak saya baca tadi, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan maksud Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Maksud hamba di sini bukan ruh dan jasad. Dengan maksud bukan ruh sahaja, tetapi ditafsirkan oleh para ulama apabila sebut bi'abdihi dengan maksud perjalanan tersebut melengkapi ruh dan jasadnya sekali. Berlakunya peristiwa ini bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rejab setahun sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan beberapa orang para sahabat, antaranya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, sedang duduk-duduk di sisi Kaabah di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam diiringi oleh Mikail alaihi salam, datang pada Nabi membawa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengiringi Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj pada malam tersebut. Lalu apabila datangnya Jibril dan Mikail alaihi salam,
Lalu dijemput Nabi SAW ke Telaga Zamzam. Lalu apabila dibawa ke Telaga Zamzam, lalu Nabi dibedah dan dikeluarkan isi hati Nabi. Inilah tuan-tuan sejarah pembedahan yang pertama dalam takwim berlaku pada Nabi SAW, yang dijalani sendiri oleh Jibril alaihissalam sebagai makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikeluarkan isi hati Nabi dan dibasuhkan dengan Zam-Zam sebagai air yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibasuhkan dan dimasukkan kembali dan dijahit, ditutup kembali dengan hikmah, dengan unsur hikmah, dengan unsur hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuan-tuan, step mula-mula memberi satu gambaran pada kita perjalanan untuk menuju Allah, nak cari redha Allah, pastikan kita dalam keadaan bersih zahir dan batin. Tak dapat tidak tuan-tuan. Hebat mana pun ibadah kita, kalau badan kita kotor, pakaian kita kotor, dalaman kita banyak maksiat tuan-tuan, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diterima pada zahir, tetapi cara hakikatnya tidak diterima. Sebab tu dalam kita memperhambakan diri pada Allah, pengajaran di sebalik apa yang berlaku pada Nabi pada step awal ini nak gambarkan pada kita, dalam kita mencari redha Allah, pastikan kita hidup dalam keadaan bersih zahir dan batin. Zahirnya macam mana? Pakaian kita, tubuh badan kita, tempat ibadah kita pastikan bersih. Dalam batin pastikan kita bersih daripada segala jenis dosa dan noda dan segala jenis sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Taubat dengan taubatan nasuha. Kalau ada sifat-sifat tercela dan taubat cepat-cepat pada Allah. Istighfar banyak-banyak pada Allah. Kenapa? Ni menjadi penyebab ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, selepas selesai tuan-tuan, step yang pertama ini, lalu Nabi dijemput untuk menaiki Burak, salah satu kenderaan yang diguna pada malam ini, pada malam Isra wal Mi'raj, untuk membawa Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Lalu Burak ni tuan-tuan, Burak yang dipilih oleh Jibril alaihissalam ialah antara burak yang paling istimewa. Bila mana mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril alaihissalam pergi ke syurga. Sebab burak ini bukan binatang di alam kita ni, binatang alam malakut. Lalu Jibril pergi ke syurga tuan-tuan, ramai sangat nampak di sana tuan-tuan ada burak. Burak ni binatang yang nak kata kuda bukan kuda, rupa lebih kurang kuda tuan-tuan. Nak kata keldai bukan keldai, lebih besar sikit daripada keldai. Antara itulah, bersayap dan berwarna putih tuan-tuan, luar biasa rupa yang menggairahkan, cantik, molek tuan-tuan. Lalu Jibril pergi ke syurga, tengok-tengok ramai sangat, banyak sangat tuan-tuan, burak yang begitu ramai sangat, sedang riang-ria makan di dalam syurga. Lalu ramai sangat. Kalau kita pilih lembu kurban, kita pilih macam mana? Kita pilih hak gemuk tuan-tuan. Pilih hak gemuk, pilih hak besar, pilih hak daging banyak tuan-tuan. Kalau boleh warna putih, ada tanduk, pilih hak cantik lah. Lalu tuan-tuan, ada riwayat mengatakan tuan-tuan, bila mana Jibril pergi syurga, tengok-tengok ramai, ada yang mengatakan tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan? Dalam anggaran lebih kurangnya tuan-tuan 600,000 tuan-tuan. Burak tuan-tuan, tak tahu hak pilih hak mana satu tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, Jibril pun tengok daripada hujung sana sampai hujung sini, sama dia kata. Pasal binatang-binatang syurga lah, sama cantik, sama molek tuan-tuan.
Lalu tuan-tuan tengok-tengok, pilih tadi tuan-tuan, tengok-tengok tuan-tuan, ada seekor buruk tuan-tuan sedang menangis. Dalam keadaan semua buruk lain sedang makan minum di dalam syurga. Tiba-tiba ada seekor ni tengah menangis, tak ada selera makan tuan-tuan. Menangis dia. Lalu Jibril mula mendekati buruk ini, lalu bertanya kepada buruk, "Wahai buruk, kenapa kamu menangis sedangkan kawan-kawan kamu yang lain sedang riang-ria makan dan minum di dalam syurga ini?" Lalu jawab buruk, "Aku menangis ni kerana terlalu rindu pada seseorang." Dia kata, "Aku menangis ni kerana terlalu rindu pada seseorang yang pernah aku dengar. Lalu apabila aku dengar nama tersebut sampai ke hari ini, selera makan jadi hilang." Kalau kita tuan-tuan tak ada selera makan, mandi tak basah, tidur tak? Tidur tak lena lah, ibarat macam tu, rindu sangat. Lalu buruk bagi tahu, "Nama yang aku dengar itulah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aku tak pernah melihat gambaran rupa paras nama ini, tetapi mari perasaan rindu kepada batang tubuh ampunya nama." Lalu Jibril bagi tahu, "Wahai buruk, sesungguhnya pada malam ini kamu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tunggangan orang yang menjadikan kamu hilang selera makan, hilang selera minum, hilang selera untuk riang-ria seperti mana buruk-buruk yang lain." Maka ketika itu juga buruk tersebut berpeluh tuan-tuan, terlalu gembira tuan-tuan kerana terpilih dalam misi Isra wal Mi'raj ini. Lalu terus dibawa oleh Jibril alaihissalam turun ke bumi dan dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas buruk. Lalu diiringi oleh Jibril dan Mikail dalam perjalanan ini daripada kota Mekah terus ke Madinah Al-Munawwarah. Nama pada ketika itu ialah Taibah. Lalu Jibril bagi arahan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhenti tempat. Lalu Nabi berhenti dan turun, dan Nabi solat 2 rakaat tuan-tuan bagi penghormatan pada tempat yang mulia. Dan Jibril bagi tahu pada Nabi, "Wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, inilah tempat yang selepas daripada ini akan dijadikan tempat kamu berhijrah daripada kota Mekah. Inilah dia tempat yang akan kamu hijrah selepas daripada ini, iaitu nama sekarang Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya." Selepas daripada itu teruskan perjalanan tuan-tuan, sampailah di Madian. Teruskan perjalanan sampai di Madian. Lalu turun lagi di sana. Lalu solat 2 rakaat dan teruskan perjalanan lagi. Lengkas cerita orang ni tuan-tuan, pasal tengok jam, setengah jam dah berlalu, takut tak sempat habis. Teruskan perjalanan tuan-tuan sampai di Bukit Tursina. Lalu turun solat 2 rakaat. Bukit Tursina ni tempat mana ni? Bukit Tursina ni tuan-tuan berada di Mesir tuan-tuan. Tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Madian ni tuan-tuan tempat pokok Nabi Musa alaihissalam berlindung daripada Fir'aun laknatullahi alaih. Teruskan perjalanan lagi sampai di Baitul Lahab. Sampai di Baitul Lahab. Lalu Nabi turun lagi di situ. Lalu Nabi solat lagi 2 rakaat. Dan seterusnya teruskan perjalanan sampailah ke Masjidil Aqsa di Palestin tuan-tuan. Okey, ni step yang kedua tuan-tuan. Perjalanan daripada alam bumi Isra. Isra tu baru Isra baru tu. Nak gambarkan pada kita tuan-tuan, pasal apa Nabi berhenti tuan-tuan di tempat-tempat yang mulia tadi. Nak gambarkan pada kita, nak bagi pengajaran pada kita tuan-tuan. Kita dalam musafir tuan-tuan, kalau kita jumpa tempat-tempat mulia, jangan lalu saja. Kita ni lalu-lalu tuan-tuan, berhenti masjid tuan-tuan, nak balik kampung ni, nak cuti sekolah ni tuan-tuan. Esok cuti sekolah kan?
Besok nak balik kampung, lusa balik kampung tuan-tuan. Biasanya berhenti tandas, buang air tuan-tuan. Masjid ada depan mata kita, kita teruskan perjalanan. Tu orang hak tak faham peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita hak faham ni balik kampung esok tuan-tuan kena berhenti. Kalau berhenti, jangan berhenti buang air saja. Jangan berhenti R&R makan minum saja. Berhenti masjid tuan-tuan. Solat dua rakaat tuan-tuan. Solat 2 rakaat. Tahiyatul masjid bagi penghormatan tempat-tempat yang mulia yang kita lalui tuan-tuan. Berhenti. Tu Nabi ajar pada kita bila mana kita dalam musafir. Tu Nabi ajar pada kita. Bila mana Nabi sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin, Nabi disambut oleh Nabi-Nabi terdahulu tuan-tuan. Jemaah Nabi-Nabi terdahulu dah ada di sana. Lalu Nabi dipersilakan tuan-tuan menjadi imam kepada Nabi-Nabi terdahulu, mengikut syariat yang sebelum itu. Pasal Nabi tak terima lagi sembahyang ni, ikut syariat terdahulu. Selepas solat tuan-tuan, Nabi dihidangkan dengan minuman-minuman yang telah tersedia ketika itu. Antaranya dihidangkan kepada Nabi segelas susu, dihidangkan kepada Nabi segelas susu, segelas arak dan segelas daripada madu, dan ada satu riwayat mengatakan ada segelas daripada air tuan-tuan, air biasa. Lalu tuan-tuan, bila mana Nabi dihidangkan dengan minuman-minuman tersebut tuan-tuan, Nabi redung tengok nak pilih mana satu tuan-tuan. Lalu Nabi pilih setelah diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam. Nabi pilih minuman susu sebagai minuman yang fitrah sesuai dengan kehidupan manusia. Kalau andaikan tuan-tuan Nabi pilih arak, jawab dia macam mana agak-agak tuan-tuan? Pendek kata tuan-tuan, kita tak jumpa jalan ke masjid tuan-tuan, mabuk habis tuan-tuan. Pakat minum arak habis. Lagi kan Nabi tak ambil arak ketika tu tuan-tuan. Botol arak jumpa sana sini hari ni tuan-tuan. Malam-malam minggu tuan-tuan kita pergi taman permainan, pagi besok botol arak jumpa tuan-tuan. Tempat-tempat hiburan tuan-tuan sana sini dihidangkan arak tuan-tuan. Baru-baru ni tuan-tuan berlaku di Bukit Jalil tuan-tuan. Satu program liar tuan-tuan dianjurkan oleh golongan tertentu, bukan sekadar konsert, tetapi dihidangkan arak di sana, dihidangkan dadah di sana sampai mati tuan-tuan 6 orang. Kritikal pada ketika itu tuan-tuan, ada 4 orang lagi. Majoritinya siapa tu? Majoriti anak-anak Melayu yang beragama Islam. Tu Nabi tak ambil arak masa tu tuan-tuan. Kalau Nabi ambil arak tuan-tuan, wallahu a'lam macam manalah keadaan sebenar tuan-tuan. Lepas tu, selepas Nabi minum susu tuan-tuan, lalu Nabi tinggal sikit tuan-tuan. Nabi tak minum habis. Disebut dalam riwayat mengatakan Nabi minum segelas susu ni tuan-tuan, Nabi tak minum habis. Nabi letak balik tuan-tuan. Dan Nabi teruskan perjalanan. Lalu dibincang oleh para ulama tuan-tuan, kalau Nabi minum semua sekali daripada ni tuan-tuan, nescaya seluruh umat Nabi tuan-tuan akan terselamat daripada segala fitnah yang melanda tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita tengok pada hari ni tuan-tuan, ramai tuan-tuan, walaupun ramai orang baik, ramai juga orang hak tak baik. Ramai hak sembahyang, tapi ramai lagi hak tak sembahyang tuan-tuan. Kenapa? Tu di sebalik tuan-tuan minuman fitrah yang diminum oleh Nabi, tetapi ada saki-baki sikit tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, selepas daripada tu tuan-tuan, Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala selepas selesai perjalanan pada waktu malam daripada Masjidil Aqsa ke Palestin. Nabi dibawa pula oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit, merentasi 7 lapis langit dan diiringi oleh Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam daripada langit pertama sampai langit ke-7 tuan-tuan. Jauh tu perjalanan tuan-tuan. Pun begitu tuan-tuan, dalam sebelum
Sebelum Nabi hadapi perjalanan daripada langit pertama ke langit ketujuh ni tuan-tuan, daripada perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin ni, macam-macam Nabi diperlihatkan. Gambaran perjalanan pada waktu malam itu, Nabi lihat macam-macam gambaran yang boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran pada kita semua dalam menguruskan kehidupan kita pada hari ini. Antara banyak ni tuan-tuan, sebut antara ni dengan sebab tak nak sebut semua tuan-tuan. Pasal banyak sangat, takut-takut tak sempat habis malam ni tuan-tuan. Antaranya Nabi diperlihatkan dengan satu gambaran. Sekumpulan manusia memecahkan kepala sendiri. Apabila bercantum dipecahkan lagi tanpa henti. Ni antara hak Nabi lihat. Nabi lihat satu kelompok manusia, satu kumpulan manusia yang kerja dia memecahkan kepala, menghempatkan kepala kepada batu besar, lalu pecah berkecai tuan-tuan dan bercantum kembali, maka pecahkan kembali. Itulah runtingnya tuan-tuan berterusan. Lalu Nabi tengok teruk ni, pasal apa yang macam ni sekali? Lalu Nabi tanya Jibril alaihissalam, apakah gerangan gambaran ini? Lalu Nabi Jibril bagi tahu, itulah balasan bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Orang yang tak sembahyang, akhirat besok ni dia. Gambaran dia tanya. Gambar. Pecahkan kepala sendiri, bercantum kembali, pecahkan balik. Begitulah seterusnya tuan-tuan, azab yang dilihat oleh Nabi SAW. Sebab tu misi ni tuan-tuan, misi hak Nabi nak ambil solat tuan-tuan. Nak terima solat tuan-tuan. Lepas ni saya cerita di hujung nanti tuan-tuan. Proses Nabi ambil solat tuan-tuan. Lepas tu Nabi digambarkan lagi dengan sekumpulan manusia memakai cawat, dihalau untuk makan buah berduri yang amat pahit. Nabi tengok pelik tuan-tuan. Dahlah pakai tuan-tuan tak macam orang, pakai cawat tuan-tuan. Lepas tu makan buah yang berduri, bukan sekadar berduri. Kalau durian boleh tahan juga, ni pahit isinya tuan-tuan. Nabi tengok dan Nabi tanya Jibril alaihissalam. Lalu Jibril balik bagi tahu, itulah balasan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Duit banyak, harta banyak, tapi sayang tuan-tuan, kedekut. Sayang pada harta tuan-tuan. Sampai satu tahap zakat tidak dikeluarkan. Maka gambaran Nabi tengok pada malam tersebut, iaitu tuan-tuan, seolah-olah tuan-tuan, orang yang berpakaian menjolok mata dan dihalau makan buah yang berduri lagi pahit di akhirat nanti. Itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Gambaran Nabi tengok. Seterusnya Nabi tengok lagi sekumpulan manusia dihidangkan dengan 2 mangkuk berisi daging masak dan daging yang mentah lagi busuk. Tetapi mereka memilih daging yang busuk tuan-tuan bangkai. Nabi tengok pelik. Hak masak 3 rasa ada. Hak jenis masak masak merah ada tuan-tuan. Hak elok ada. Tiba-tiba ambil macam mana? Ambil bangkai baru kena repuh di lori, ataupun seminggu dah kena repuh lori, bau busuk ketika tu. Lalu pilih hak busuk tadi tuan-tuan. Pelik. Nabi fikir balik, pasal apa yang jadi macam ni? Hak elok ada, yang busuk dia ambil, bangkai dia ambil. Lalu Nabi tanya Jibril, apakah gerangan golongan ini wahai Jibril alaihissalam? Lalu Jibril bagi tahu, itulah gambaran manusia yang berzina sedangkan mereka mempunyai pasangan yang sah. Ada dah pasangan isteri yang sah tapi terlibat dengan zina lagi tuan-tuan. Sebab tu di zaman kita pada hari ini tuan-tuan, apabila kita cerita pasal kes zina ni tuan-tuan, tidak berkesudahan. Kalau tuan-tuan tengok rekod pendaftaran anak yang tidak sah taraf dalam negara kita, daripada tahun 2000 ke 2008 tuan-tuan, 200,000 lebih tuan-tuan, tu yang berdaftar dengan pendaftaran negara tuan-tuan. 200,000 lebih anak yang tidak sah taraf, anak yang lahir tanpa bapa, anak yang lahir sebagai anak zina. Berkesudahan tak?
sampai ke hari ni tuan-tuan. Pasal apa tak kesudahan? Pasal apa peratus ni tuan-tuan makin hari makin teruk dan makin teruk tuan-tuan? Pasal hukum Allah kita nafikan pada hari ini. Yang menjadi kontroversi pada hari ini melibatkan hudud Allah yang disebut dalam Al-Quran tuan-tuan. Orang yang berzina, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan. Penzina perempuan dan penzina laki-laki sabit kesalahan kedua-duanya, maka kena hukum rotan 100 kali rotan. Tengok pada kedudukan tuan-tuan. Kalaulah yang belum berkahwin berzina, maka rotan 100 kali rotan. Kalau dah berkahwin berzina juga tuan-tuan, maka rejam sampai mati. Pasal dia dah kahwin dah ada rumah tangga dah, tiba-tiba dia pilih untuk melakukan zina, maka kena rejam sampai mati tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, antara perkara yang kontroversi tuan-tuan, yang menjadi topik perbincangan sana sini pada hari ini, iaitu isu hudud yang akan dilaksanakan di negeri Kelantan tuan-tuan. Banyak diperdebatkan, dibincang balik, dijadi bahan munaqasyah pada hari nak bagi faham balik pada masyarakat kita tuan-tuan. Sebab apa? Pasal ramai yang menafikan perkara ni tuan-tuan. Ada setengah orang kata negara kita ni negara majmuk, tak boleh buat hudud ni. Ada setengah orang kata kita ni nak kejar negara maju 2020, kemungkinan besar kalau laksana hudud negara kita tak akan sampai pada matlamat negara maju 2020 tuan-tuan. Ada orang kata macam tu. Ada orang kata kalau laksana hudud, orang Islam mencuri kita potong tangan, orang kafir mencuri kita denda dia dengan cara J 2 bulan tuan-tuan. Tak menggambarkan satu keadilan tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Kita ni siapa jadi? Kita ni Allah Ta'ala yang punya. Allah Ta'ala yang jadi duduk menopang di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni duduk menopang bumi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi dengan penuh nikmat kita pada hari ini, kita rasa tuan-tuan. Banyak mana nikmat? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak menghitungkan nikmat Allah betapa banyaknya, nescaya kamu tak boleh nak hitung banyak sangat. Banyak. Tapi dalam keadaan nikmat ini kadang-kadang kita lupa Tuhan punya nikmat tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ruang pada kita hidup di dunia ni tuan-tuan. Bukan semata-mata hidup di dunia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kita tuan-tuan dengan penuh nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, supaya tuan-tuan kita ni syukur pada Allah, supaya kita kenal diri kita ni hamba Allah tuan-tuan. Dengan memahami kita ni hamba Allah, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada. Itu tujuan. Sebab tu kita duduk atas muka bumi tuan-tuan. Hebat mana pun fikrah kita, hebat mana pun pengajian kita, setinggi mana pun tuan-tuan pengajian kita tuan-tuan, jangan sampai tuan-tuan kita nafi dan ejek-ejek dan rasa syok wasangka tentang perlembagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diletakkan di dalam Al-Quran dan hadis tuan-tuan. Ni perlembagaan Allah tuan-tuan. Kita ni milik Allah. Milik Allah tuan-tuan. Lahir kita lahir dalam keadaan fitrah. Nak kekalkan fitrah ini kena kembali pada ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Quran Sunnah. Baru kita lahir fitrah, mati dalam keadaan juga fitrah. Tapi kalau lagi, tu yang jadi rosak tuan-tuan kita pada hari ini. Yang jadi masalah kita pada hari ini tuan-tuan, dalam keadaan kita tahu pesanan daripada Nabi. Nabi pesan pada kita, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kata Nabi. Selama mana kamu pegang dengan dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Semua orang tahu hadis ni tuan-tuan. Apa benda tu? Iaitu pegang dengan Quran, pegang dengan as-sunnah, pegang dengan hadis Nabi SAW. Ni perlembagaan nak memastikan kita ni
Dalam Al-Quran ada kewajipan puasa, zakat dan haji. Semua orang boleh terima tuan-tuan kewajipan tersebut. Mari perkara-perkara tertentu juga disebut dalam Al-Quran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, ayat berkaitan dengan puasa tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dekat-dekat tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Dekat-dekat, sebelah-sebelah tuan-tuan. Pasal apa ayat berkaitan dengan puasa orang boleh terima? Mari ayat kisah orang tolak pada hari ini tuan-tuan. Dalam bab sembahyang kita sembahyang, dalam bab puasa kita puasa. Mari bab wudu, Allah Ta'ala kata orang mencuri potong tangan, orang berzina kita kena rejam, atau kena rotan 100 kali rotan. Kita kata ni tak betul ni. Ini macam-macam kita takut tambah tanda. Kita siapa hukum tu hukum siapa tanda. Kita milik Allah, hukum tu hukum Allah tanda. Siapa kita nak menafikan perkara ni tanda? Siapa kita tanda? Sebab tu tuan-tuan, jawapan di sebalik penafian ini tuan-tuan menjadikan rosak akidah umat Islam pada hari ini tuan-tuan. Kalau kita lari daripada landasan ini tuan-tuan, kita lebih suka nak memartabatkan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ni tuan-tuan, perlembagaan yang dicipta reka oleh manusia, perlembagaan yang terbukti terbatas tuan-tuan, hanya sekadar nak maju di dunia. Tetapi perlembagaan Allah Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah, nak memajukan kehidupan kita di dunia dan memajukan kehidupan kita di akhirat. Dua kemajuan tuan-tuan. Sebab tu kalau orang tanya luah mana Islam, luahnya Islam tuan-tuan seluah dunia dan seluah akhirat tuan-tuan. Tu hebatnya Islam. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada sebab bila mana kita terima Islam, kita masih lagi mengagung-agungkan perlembagaan persekutuan yang telah dibubarkan perkara ni tuan-tuan oleh manusia, yang disediakan oleh manusia. Manusia tersebut bukan orang Melayu pun. Ni hasil daripada kesan penjajahan orang putih British tuan-tuan, lalu menjadi pengamalan dan rujukan daripada dulu sampai ke hari ini tuan-tuan. Betapa susah pada hari ini bila mana nak melaksanakan hudud di negeri Kelantan tuan-tuan. Maka susah pada hari ini tuan-tuan. Banyak tentangan-tentangan. Sepatutnya tuan-tuan, orang Melayu yang beragama Islam, dalam IC tulis Islam, dalam surat beranak tulis Islam. Perlembagaan persekutuan telah letak tuan-tuan, agama persekutuan kita ialah agama Islam. Semua yang mengaku Islam pergi hari Jumaat dengar ittaqullah, tidak ada sebab tuan-tuan untuk dia tolak perlembagaan Al-Quran dan As-Sunnah tuan-tuan. Dan tidak ada sebab untuk nak mempertahankan perlembagaan persekutuan untuk memastikan pelaksanaan hudud di mana-mana negeri dalam negara kita tuan-tuan. Tidak ada sebab tuan-tuan. Semua kena bagi sokongan. Tetapi hari ini berlaku sebaliknya tuan-tuan. Sebaliknya berlaku pada hari ini tuan-tuan. Yang mana pada hari ini, kalau itulah natijahnya tuan-tuan, akidah umat Islam pada hari ini tuan-tuan mula tergugat tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di sebalik apa yang berlaku ni tuan-tuan, Yahudi laknatullah tuan-tuan betapa berjaya pada hari ini dalam keadaan senyap melalui tajaan mereka tuan-tuan. Berjaya tuan-tuan masuk daripada masa ke semasa tuan-tuan, melalui pakaian, melalui fikrah, melalui makan minum, melalui filem tuan-tuan. Lalas sekali hari ini tuan-tuan, masyarakat umat Islam dalam negara kita mula terpengaruh sampai satu hal perlembagaan Allah Ta'ala melibatkan hudud dan kisah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ramai pada hari ini di kalangan umat Islam tuan-tuan rasa keliru dengan perlembagaan tersebut tuan-tuan. Itu dia. Sebab tu tidak ada guna kita dengar peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan, kalau pada masa yang sama tuan-tuan kita tolak hudud tuan-tuan. Rasa syak wasangka tentang hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Boleh kita dengar, kita nak dengar ini memberi kekuatan yang lebih hebat lagi daripada sebelum tuan-tuan. Lebih yakin lagi tuan-tuan tentang hukum Allah. Tu nak tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dengar malam ni, balik kat rumah tengok-tengok tuan-tuan, kita antara orang yang menyokong tuan-tuan tidak melaksanakan hudud di mana-mana negeri, maka tak ada satu sen pun nilai kita adakan program pada malam ini. Tidak ada satu nilai pun kita puasa di bulan Ramadan.
Tidak ada satu nilai pun kita solat 5 waktu. Kenapa? Kerana akidah tuan-tuan, 6 tolak 1 jawab. 6 tolak 1. Rukun iman ada 6 kan? 6 tolak 1, anak-anak kita belajar di sekolah 6 tolak 1 jawab 5. Tapi dalam bab akidah 6 tolak 1 jawab kosong. Sebab tu saya bagi tahu tidak ada nilai tuan-tuan ibadah kita lain kalau kita tolak salah satu daripada ketetapan Allah dalam Al-Quran. Nilainya kosong tuan-tuan. Nilainya apa? Kosong. Kalau tuan-tuan faham hak ni buat alik hari ni tuan-tuan, kira berjaya dah program malam ni tuan-tuan. Kira berjaya besar ni tuan-tuan. Tapi kalau balik tuan-tuan bawa tuan-tuan fikrah lain tuan-tuan sakit tekak saja saya malam ni tuan-tuan. Betul tak? Sakit tekak saja tuan-tuan. Saya batalkan kuliah tempat lain nak datang tempat tuan-tuan malam ni tuan-tuan. Nak bagi pendedahan supaya tuan-tuan faham. Sebab tu kita biar balik dengan kefahaman tuan-tuan. Balik dengan kefahaman tuan-tuan. Di sebalik peristiwa ni antara gambaran hak Nabi tengok tuan-tuan, iaitu tuan-tuan sekumpulan manusia dihidangkan daging yang baik, dan ada juga daging yang busuk. Tiba-tiba ramai ambil hak busuk tuan-tuan, ambil hak busuk tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Nak memberi satu gambaran pada kita tuan-tuan. Manusia berzina sedangkan mereka mempunyai pasangan yang sah tuan-tuan. Dah menjadi trend dalam masyarakat kita yang tidak berkesudahan. Jalan tindakan macam mana? Jalan pencegahan dan pendidikannya macam mana? Islam bagi jalan tuan-tuan dengan kembali pada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai', berlaku pertelingkahan, macam-macam bentuk munaqasyah nak bagi kefahaman. Jalan terbaik tuan-tuan, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalilah kamu pada Allah dan Rasul. Balik pada Islam yang sebenar tuan-tuan. Selesai masalah. Paling kurang tuan-tuan boleh turunkan peratus tuan-tuan berlakunya jenayah dalam negara kita. Paling kurang berlakunya di Brunei tuan-tuan, pelaksanaan hudud di Brunei tuan-tuan, merudum turun peratus pelaksanaan peratus jenayah di Brunei tuan-tuan. Berkat tuan-tuan negara tersebut tuan-tuan dengan jumpanya telaga-telaga minyak terbaru tuan-tuan. Ni tanda keberkatan Allah Ta'ala dah zahirkan pada kita. Bila masa lagi kita tuan-tuan asyik duduk bertelagah tuan-tuan, sepatutnya tak payah telaga dah. Pasal apa? Pasal bendanya qat'i. Pasal perkaranya tuan-tuan dah putus dalam Al-Quran. Tak payah tuan-tuan kita nak bertikam lidah dalam masalah ni tuan. Seterusnya banyak lagi lain. Seterusnya Nabi terserempak lagi dengan satu gambaran beberapa orang yang tidak berdaya mengangkat sebekas kayu tetapi menambahkan lagi bebanan. Berat dah ni. Pikul. Dalam sekali tengok ada lagi. Pikul lagi. Tambah. Tak. Berat ni tak. Tambah lagi. Sampai sengit dah bau ni. Lalu Nabi tengok pelik dia ni. Tahu dah tak mampu nak angkat. Bawa yang mampu sudah lah. Tapi nak letak semua tuan-tuan. Lalu Nabi tanya Jibril. Jibril bagi tahu itulah gambaran orang yang diamanahkan sesuatu tugas walaupun tidak mampu melaksanakannya tetapi menerima amanah itu. Terima amanah tersebut dan terima lagi amanah-amanah yang lain lagi tuan-tuan. Tambah lagi kadang-kadang atas satu seorang tuan-tuan. Macam-macam jawatan pegang. Lala sekali yang ni tuan-tuan tak dapat dilaksanakan, yang ni pun tuan-tuan tak dapat laksanakan. Tapi kalau kita pegang jawatan sesuai dengan kemampuan kita, insya-Allah kita boleh buat dengan penuh amanah. Tapi kalau kita main takak muat macam tu, nak ambil semua sekali, menjadikan kita tuan-tuan tercicir tuan-tuan, pecah amanah ketika tu. Berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Banyak berlaku hari ni tuan-tuan. Tahu dah tuan-tuan, tak boleh laksanakan dengan baik tuan-tuan. Tapi nak juga. Kalah dah, tapi cari jalan juga untuk memenangkan tuan-tuan. Ni zaman kita pada hari ni tuan-tuan. Maka tunggulah di akhirat besok tuan-tuan lah. Balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya Nabi diperlihatkan lagi tuan-tuan dengan beberapa orang yang menggunting lidah dan bibir sendiri dengan gunting besi. Apabila bersambung semula digunting lagi tanpa henti. Ada orang tuan-tuan kerja dia benda, Nabi tengok dia kerak
Dia potong lidah dengan gunting besi, tuan-tuan. Bibir-bibir sekali dia potong, tuan-tuan. Nabi tengok pelik ni. Pelik, tuan-tuan. Nabi tengok, tuan-tuan. Lalu Nabi tanya Jibril bagi tahu, itulah perbandingan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dia berceramah berapi, tuan-tuan. Lalas sekali dia, tuan-tuan, menentang. Dia tak buat. Dia suruh orang sokong hudud, tuan-tuan. Dia pula menentang pula. Tak jadi macam tu, tuan-tuan. Dia nak apa yang kita bercakap, maka macam itulah kita buat, tuan-tuan. Kalau tak, dia jadi macam mana? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala dah bagi amaran pada kita, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap apa yang kamu tak buat? Kita bercakap suruh orang solat, kita tak solat. Suruh orang tinggal riba tapi kita ambil riba. Suruh orang berhenti daripada ambil riswah, tiba-tiba kita terlibat dengan riswah. Kalau berlaku perkara tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia bercakap benda yang dia tak buat, tuan-tuan. Dia bercakap kosong, tuan-tuan. Benda yang tak mampu dia buat, dia bercakap, tuan-tuan. Khususnya perkara-perkara kewajipan, tuan-tuan. Tapi kalau perkara sunat, waktu tak apa, tuan-tuan. Sebab yang sunat, tuan-tuan, kalau kita mampu buat. Tak mampu buat hari ni, azam buat. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang kamu tak mampu buat semua, jangan kamu tinggal. Jangan kamu tinggal semua. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang mana? Buat yang mampu. Itu benda sunat. Tapi benda wajib, kalau benda wajib, tuan-tuan, apa keadaan sekalipun kita kena buat kecuali uzur syar'i, baru tinggal, tuan-tuan. Maknanya kalau kita bercakap benda halal haram, benda yang tak dapat tidak, kita kena tinggal, tuan-tuan. Haram ni, tiba-tiba kita sendiri terlibat dengan benda haram. Kata Allah, besarlah kemurkaan Allah dengan sebab kamu bercakap, tiba-tiba kamu buat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sebab tu kita kena berjaga-jaga. Seterusnya Nabi terserempak lagi dengan sekumpulan orang yang berkuku tembaga menggaru muka dan dadanya sendiri sehingga habis daging, namun masih menggaru lagi. Tengok, ada kuku tembaga kita? Tak ada. Kuku biasa, normal macam saya berlaku, tuan-tuan. Hak Nabi tengok ni, tuan-tuan, kuku tembaga. Dia garu muka sampai, tuan-tuan, sampai koyak muka, tuan-tuan. Daging terkoyak, tuan-tuan. Garu dada sampai terkoyak dada, tuan-tuan. Nabi tengok pelik ni, gerangan apa pula. Lalu Jibril bagi tahu, inilah gambaran orang yang mengumpat dan membuka rahsia orang kepada orang lain serta menjatuhkan maruah mereka. Orang yang hidup dalam keadaan suka mengumpat. Mengumpat ni, tuan-tuan, benda betul. Benda betul tapi tu aib orang. Mengumpat ni benda yang sememangnya betul, tuan-tuan. Tapi orang yang kita umpat tu memang kalau dia dengar, dia marah. Apa yang kita cakap? Contohnya kita tengah-tengah cakap macam ni, 2 orang, 3 orang. Tengah-tengah cakap, tengah-tengah bincang, tengah-tengah mengumpat, tiba-tiba orang yang kita umpat tu datang, tuan-tuan. Dia lalu kita. Kita berkata, diam, dia datang. Tu mengumpatlah tu jawab dia, tuan-tuan. Mengumpatlah tu macam tu, tuan-tuan. Ada setengah orang dia kata bukan mengumpat, ni cerita perihal orang. Samalah tu jawab dia, tuan-tuan. Balik akhirat, tuan-tuan, itulah natijah dia. Seterusnya, tuan-tuan, Nabi terserempak lagi dengan seorang wanita bongkok 3. Ni ringkas cerita ni, tuan-tuan. Banyak lagi. Nabi jumpa dengan seorang wanita tua yang bongkok 3, tuan-tuan. Menahan Nabi untuk bertanya sesuatu. Nabi tengok pelik, tua, tuan-tuan, bongkok 3 ni macam mana, tuan? Bongkok 3 ni macam rokok, macam rokok tu bongkok 3 tu. Pasal dia dekat
Kalau jam tu nombor 3 tuan-tuan. Tu bongkok 3. Lalu Nabi tanya Jibril alaihissalam, apakah gerangan gambaran wanita tua ini? Lalu Jibril bagi tahu, itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan tunggu saat untuk kiamat. Tu zaman tu tuan-tuan. Tu masa Nabi melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Umur dunia tuan-tuan seolah-olah wanita bongkok 3. Kalau wanita ni hidup lagi zaman kita hari ni, bongkok berapa agak-agak tuan-tuan? Bongkok berapa agak-agak? Bongkok 10 kot tuan-tuan. Tunggu masa dah tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan kita tengok pada hari ni macam-macam macam-macam tanda-tanda akhir zaman dah berlaku zaman kita. Cuma tunggu tanda-tanda besar tuan-tuan. Tunggu matahari naik belah barat tuan-tuan. Kalau lain macam-macam dah berlaku. Bangunan pencakar langit ada dah tuan-tuan. Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki ada dah? Ada. Anak-anak derhaka pada mak bapak berleluasa pada hari ini. Guru-guru tuan-tuan dibelasah oleh murid-murid ada dah? Ada pada hari ini tuan. Tu semua tanda-tanda akhir zaman berlaku tuan-tuan. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda dunia nak kiamat pada hari ini tuan-tuan. Dah berlaku zaman kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah zaman Nabi dulu seolah-olah wanita bongkok 3 dah. Kalau sekarang ni tuan-tuan tunggu masa dah tuan-tuan. Sebab tu jangan lengah-lengahkan masa untuk persiapkan diri kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi teruskan perjalanan. Nabi tercium bau yang amat harum. Dalam perjalanan Nabi cium tempat yang sangat-sangat harum, wangi sangat. Nabi tanya Jibril, apakah tempat ini? Ini apa gambaran tempat ini yang wangi sangat bau ni? Lalu Jibril bagi tahu, inilah tempat Masyitah dibunuh kerana mempertahankan keimanannya sehingga dia dan keluarga menjadi mangsa kepada Fir'aun laknatullah. Demi agama, demi Islam, mati tuan-tuan. Masyitah dan seluruh ahli keluarga dan mati demi agama tuan. Harum baunya tuan-tuan. Allah Ta'ala zahir di dunia lagi tuan-tuan. Perkara ni tuan. Seterusnya Nabi teruskan perjalanan Nabi keserempok dengan sekumpulan orang berenang di dalam sungai darah. Mereka dilempar dengan batu. Batu-batu itu diambil dan dimakannya. Berenang dalam darah, dalam nanah, tengah-tengah berenang, dilempar dengan batu, ambil batu, makan pula. Pelik tak? Pelik. Lalu Nabi tanya Jibril. Jibril bagi tahu, itulah gambaran orang yang makan riba. Orang yang hidup di dunia ni terlibat dengan makan riba tuan-tuan. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tiba-tiba kita buat pengurusan riba. Beli kereta dengan sistem riba, beli rumah dengan sistem riba, simpan duit dengan sistem riba tuan-tuan. Dosa riba tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, paling ringan dosanya tuan, seolah-olah berzina dengan ibu kandung sendiri. Tu dosa riba. Ni Nabi tengok tuan-tuan, seolah-olah berenang dalam lautan darah, dilontar dengan batu, dia makan batu tadi tuan-tuan. Tu gambaran orang makan riba. Seterusnya tuan-tuan, gambaran yang terakhir sekali tuan-tuan, yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Nabi terserempok dengan sekumpulan manusia menanam gandum, sesaat kemudian berbuah dan dituai kembali. Sesaat je tuan-tuan, satu saat tanam, tumbuh dan terus berbuah, boleh tuai terus tuan-tuan. Hebat tak? Hebat. Nabi tengok suasana tersebut tuan-tuan. Nabi tanya, apa gerangan ni sampai hebat sekali ni? Tanam gandum satu saat aja terus tumbuh, boleh tuai terus. Kita tanam tuan-tuan padi di negara kita dua kali setahun tuan-tuan. 2 kali setahun. Kalau kemarau sekali tuan-tuan jadi tuan-tuan. Ni berapa saat? Satu saat tanam, tumbuh terus, boleh tuai terus. Hebat, hebat. Tu gambaran apa tu? Tu gambaran orang yang suka membelanjakan harta untuk memperjuangkan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia belanjakan harta, bersuka, bersedekah dan di samping yang fardu, di samping zakat, dia bagi juga yang sunat-sunat. Tabung mana tabung? Tu dia tabung tuan-tuan. Dia suka bagi tuan-tuan.
Dia mari masjid, dia mari surau, dia masuk tabur masjid, tuan-tuan. Tu nilai dia, tuan-tuan. Ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat pahala sedekah ni, tuan-tuan. Sedekah ni, tuan-tuan, penyubur harta benda. Penyubur di sebalik apa hak Nabi diperlihatkan ni, nak gambarkan, nak suburkan harta benda kita melalui kita belanjakan harta tadi, tuan-tuan, melalui sedekah. Kenapa hak kita belanja itulah milik kita, yang baki dalam bank tu belum tentu lagi menjadi milik kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, masa kita hidup, tuan-tuan, kena jadi cerdik, tuan-tuan. Tukar nama cepat-cepat. Biar nama di dunia milik kita, nama akhirat pun milik kita juga. Jangan nama di dunia, tuan-tuan, hebat dah. Beratus ribu, berjuta-juta, berbilion, tapi nama akhirat muflis, tuan-tuan. Tak naik satu pun nama kita. Rugi, tuan-tuan. Kenapa? Kedekut, tuan-tuan. Nak masuk tabur masjid, tuan-tuan, menggigit tangan, tuan. Silap masuk, sepatut masuk RM1, masuk RM50. Menyesal datang masjid hari tu, tuan-tuan. Tapi bukan sini tempat lain. Sini bagus ni. Sini bagus. Pak Mas nampak jernih belakang. Saya datang setahun sekali tempat tuan-tuan ni. Bukan tiap-tiap hari. Bukan sebulan sekali pun. Bagus ni. Nak suburkan harta benda dengan cara sedekah, tuan-tuan. Nabi menyatakan, tuan-tuan, dalam banyak hadis berkaitan dengan sedekah, tuan-tuan. Antaranya sedekah yang penuh dengan keikhlasan yang kita bagi, lebih-lebih lagi pada waktu pagi. Kita bagi dengan penuh ikhlas. Sambil-sambil mari sembahyang subuh, masuk tabur masjid. Apa ringgit? RM1 je. Tapi ikhlas. Dia boleh tutup 70 pintu bala yang akan menimpa diri kita dan ahli keluarga kita. 70 pintu bala bencana yang akan turun pada kita dan pada ahli keluarga kita pada hari tersebut, tuan-tuan. Allah Ta'ala tutup semua pintu-pintu bala tadi, tuan-tuan. Tak jadi turun pada hari tersebut. Dengan sebab sedekah tadi, tuan-tuan, jadi penghalang daripada turunnya bala. Syarat ikhlas, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, pahala sedekah ni macam-macam, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan, antara pahala sedekah, tuan, ada yang 70 kali ganda, 10 kali ganda pun ada, 70 pun ada, 700 pun ada, lepas tu 1000 pun ada, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dengar elok-elok. Nak pilih hak mana ni? Saya buka peluang malam ni, tuan-tuan, nak pilih. Yang pertama sekali 10 kali ganda, iaitu, tuan-tuan, bagi kepada orang yang semata-mata fakir dan miskin. Tuan-tuan bagi RM1, Allah Ta'ala bayar balik RM10 dengan bayaran harga di akhirat. RM10 dengan bayaran harga di akhirat, nilai dia. Tu bagi pada siapa tu? Bagi kepada orang yang semata-mata fakir dan miskin, tidak ada kaitan dengan ahli keluarga kita, tidak ada kaitan dia ni kawan kita, tak ada. Semata-mata fakir miskin. RM1 bagi, ganjaran 10 kali ganda di akhirat. Lepas tu RM1 bagi, ganda 70. Mana tu? Iaitu kita bagi kepada bagi kepada ahli keluarga kita, tuan-tuan. Bagi kepada ahli keluarga kita, orang nak sambung belajar, yang kadang-kadang miskin, tak cukup belanja, bil elektrik tertonggak, kita bagi RM1 kita bagi. Tapi takkanlah bagi RM1, tuan-tuan. Paling-paling kurang RM100, tuan-tuan. RM1 kita bagi, Allah Ta'ala bayar balik RM70 dengan bayaran harga akhirat. Seterusnya 700, iaitu kita bagi kepada kawan-kawan kita. Duduk satu pejabat, tuan-tuan, macam-macam masalah, dia cerita pada kita. Dia pergi menghadap kita, buat muka 10 sen, cerita masalah, tuan-tuan. Kita pun bagi RM1, Allah Ta'ala bayar balik RM700 dengan bayaran akhirat. Akhir sekali, tuan-tuan, RM1,000 kita bagi, Allah Ta'ala bayar balik RM1,000 dengan bayaran harga akhirat, tuan-tuan. Iaitu kita bagi pada siapa? Bagi kepada pejuang-pejuang agama Allah. Bagi orang yang terlibat dengan agama Allah. Sama ada angkat senjata pergi ke medan jihad, ataupun, tuan-tuan, bagi pada masjid yang ada kaitan untuk memartabatkan agama Allah. Tuan-tuan masuk dalam tabung masjid tu, masuk dalam bab fi sabilillah. RM1, tuan-tuan, bagi, Allah Ta'ala bayar apa tadi? RM1,000 Allah Ta'ala bayar. Allah Ta'ala bayar balik dengan bayaran akhirat. Sebab tu jangan segan, tuan-tuan, nak masukkan dalam tabung masjid, dalam tabung surau, tuan-tuan.
Jangan segan tuan-tuan, jangan rasa tuan-tuan rugi tuan-tuan nak bagi kepada mana-mana pelajar yang menghafal Quran nak sambung belajar lah seumpamanya, bagi dia tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita bagi tadi tuan-tuan dengan bayaran RM1, Allah Ta'ala bayar balik RM1,000 dengan bayaran akhirat tuan-tuan. Tu nilai di sebalik sedekah. Sebab tu ni ada dalam peristiwa ni tuan. Tu saya sebut sikit tu. Supaya kita nampak, hebatnya sedekah. Kalau tak hebat, Nabi tak diberi gambaran oleh Allah Ta'ala sampai tahap tu tuan-tuan. Maka kita kena rebut tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, tu baru berjalan di bumi baru tuan-tuan. Agak-agak pukul 10 malam ni Ustaz. Takut-takut tinggal saya seorang. Kalau pukul 10 tinggal saya seorang, saya nak ambil dalam lebih kurang 10 minit. Boleh lagi? 10 minit 10 minit tuan-tuan, bagi perhatian elok-elok, kekalkan prestasi yang ada tuan-tuan. Okey. Lepas tu tuan-tuan, habis Nabi tengok gambaran tu, sampailah di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Nabi dibawa naik ke langit tuan-tuan, merentasi 7 lapis langit tuan-tuan. Daripada langit pertama sampai ke langit 7 tuan-tuan. Daripada langit pertama sampai langit 7. Langit pertama ni tuan-tuan, Nabi jumpa dengan siapa? Nabi disapakan dengan salam tuan-tuan oleh Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan, bapa segala manusia. Masuk langit pertama, Nabi diberi salam tuan-tuan oleh Nabi Adam alaihissalam, datuk kita tuan-tuan. Lepas tu masuk langit kedua, Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Masuk langit ketiga, Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang terkenal dengan rupa paras yang cantik, yang handsome tuan-tuan, cukup lengkap. Tu langit kedua, langit ketiga. Langit keempat Nabi jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua ada tuan-tuan, dia tunggu-tunggu dah. Setiap lapisan langit tadi bagi penghormatan. Apabila sampai ke langit ketujuh tuan-tuan, Jibril tak boleh nak iringi lagi lah. Nak masuk seterusnya ke Sidratul Muntaha tuan-tuan, tak boleh nak terbakar Jibril alaihissalam. Lalu Jibril minta izin dengan Nabi, wahai Muhammad kekasih Allah, setakat ini sahaja aku mampu mengiringimu. Jibril dan Mikail tak boleh nak pergi lagi tuan-tuan. Untuk perjalanan seterusnya, Sidratul Muntaha, Mustawa, seterusnya ke Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mampu tuan-tuan. Lalu Jibril pun tuan-tuan sampai di langit ketujuh tuan-tuan, tak sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi teruskan perjalanan tuan-tuan, sampailah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bila mana Nabi bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi diberi pentaklifan solat. Nabi terima solat tuan-tuan. Dalam proses itu juga tuan-tuan, Nabi diberi tuan-tuan satu gambaran, lihat syurga dan lihat neraka tuan-tuan. Sehingga dirakam dalam satu hadis tuan-tuan, ittalaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittalaqtu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisaa atau kama qala. Nabi diperlihatkan pada saat dan ketika itu, Nabi pergi tengok neraka tuan-tuan. Apabila Nabi tengok neraka, apabila Nabi diberi tengok syurga, Nabi tengok syurga, ramai-ramai penghuni syurga terdiri daripada siapa? Ramai penghuni syurga, majoritinya penghuninya iaitu daripada fakir miskin. Orang kaya ada juga, jangan risau tuan-tuan, ada, tapi peratusan yang kecil tuan-tuan. Ada majoriti miskin tuan-tuan. Miskin. Pasal apa miskin? Disebut oleh para ulama tuan-tuan, pasal apa yang miskin ramai dalam syurga? Pasal yang miskin tuan-tuan lebih banyak masa dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan orang yang kaya. Orang kaya sibuk nak meeting sana, melawat tapak projek sini, lalas sekali lalu saja kok masjid 40 kali sehari, asal kereta je masuk dalam masjid, orang tak masuk kecuali mati baru nak masuk. Tapi insya-Allah hak depan saya ni, insya-Allah ni orang-orang kaya yang hebat belaka ni tuan-tuan, yang dekat dengan masjid tuan-tuan. Kita sepatutnya tuan-tuan kena ambil tuan-tuan apa yang telah ditinggalkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Ni seorang jutawan zaman Nabi dulu, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga antara sahabat
Abdurrahman bin Auf. Tetapi dalam ramai-ramai para sahabat yang dijamin syurga tadi, Abdurrahman bin Auf antara orang yang akhir masuk syurga. Pasal apa tu? Dengan sebab terlalu kaya. Dengan sebab kaya, tuan-tuan. Satu dirham ni daripada mana dan dibelanjakan ke mana? Lambat juga jadi. Tapi tak apalah, lambat pun syurga, tuan-tuan. Abdurrahman ni hebat, tuan. Walaupun kaya-kaya, tuan-tuan, tak pernah miss, tuan-tuan, sembahyang jemaah di belakang Nabi. Tertinggal sekali, tuan-tuan. Tu pun melibatkan takbiratul ula. Hampir harta dibelanjakan ke jalan Allah kerana nak menuntut takbiratul ula yang telah ketinggalan, tuan-tuan. Kita subuh pukul 8.30 tak rasa apa. Pukul 9 tak rasa apa. Tak sembahyang langsung pun tak rasa apa, tuan-tuan. Dalam kajian, tuan-tuan, Dr. Siddiq Babo, tuan-tuan, antara orang yang zaman kita hari ni buat kajian dalam negara kita yang betul-betul sembahyang hanya 20%. Hak tak sembahyang 80%, tuan-tuan. Sembahyang ni tiang agama. Siapa yang sembahyang berarti dia mendirikan agama. Siapa yang tak sembahyang berarti dia meruntuh dan merobohkan agama. Rupa-rupanya ramai yang merobohkan agama daripada yang mendiri dan meneguhkan agama. Pasal apa? Pasal 80% hak tak sembahyang. Lepas tu pakai motivasi, buat kajian juga, tuan-tuan. Iaitu nama apa? Datuk Fadilah Famsah, buat kajian juga berkaitan dengan solat di negara kita, tuan-tuan. Masa dia bentang, tuan-tuan, sambil menangis, tuan-tuan. Sambil menangis, tuan-tuan. Kaji. Rupanya natijah sama keluar dengan Profesor Dr. Siddiq Babo, tuan. 80% tak solat, 20% saja yang solat. Itulah, tuan-tuan, tengok hari ni, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan, hari ni. Sebab tu kita tengok hari ni, tuan-tuan, kadang-kadang mak ayah sembahyang masjid dah. Sembahyang masjid berjemaah, tuan-tuan. Subuh mari, zuhur mari, asar mari, maghrib mari. Tengok-tengok, tuan-tuan, anak duk lepak, tuan-tuan. Duk lepak. Di sana sini, tuan-tuan, jumpa di pusat-pusat hiburan dan macam-macam, tuan-tuan. Kadang-kadang mak ayah tutup aurat dah pasal dia sembahyang. Tengok-tengok anak, tuan-tuan. Kadang-kadang suami hebat dah, tuan-tuan. Isteri pula, tuan-tuan, tak terjaga, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, jangan kita pentingkan diri kita sendiri, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, diri kita sebagai ketua keluarga. Kena jaga tak? Kena jaga. Wa ahlikum nara, dan jagalah ahli keluarga kamu, anak isteri kamu. Di mana solat mereka? Di mana aurat mereka? Di mana tanggungjawab mereka? Amanah yang Allah Ta'ala letak atas bahu kita ni terhadap isteri dan anak-anak kita, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita solat berjemaah di masjid, pastikan, tuan-tuan, anak-anak lelaki kita juga berjemaah di masjid, tuan-tuan. Pastikan isteri kita, tuan-tuan, bersama kita di masjid ataupun di surau, ataupun paling kurang, tuan-tuan, isteri kita berjemaah dengan anak-anak di rumah. Pastikan, tuan-tuan. Jangan kita ambil peranan sekadar diri kita. Kenapa? Kerana takut-takut fitnah ni menimpa kita di akhirat besok. Kita rasa hebat kita dengan ibadah kita, hebat dengan solat, hebat dengan puasa, zakat dan haji, tuan-tuan. Ada satu cerita, tuan-tuan, orang yang diumum namanya dimasuki syurga. Nak masuk syurga satu langkah lagi, tuan-tuan. Tiba-tiba anak panggil, isteri panggil ayah. Isteri panggil abang. Lalu suami tengok belakang, tengok rupanya anak kandung kita, isteri kita. Kalau isteri seorang boleh tahan, kena 2-3 macam tu, pening kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu nak berlaku adil, cukup dengan satu. Takut macam mana? Fitnah dia besar, tuan-tuan. Panggil, tuan-tuan, nak masuk syurga dah ni, satu langkah lagi syurga. Tengok-tengok anak panggil, isteri panggil, tuan. Orang di bawah tanggungjawab kita panggil, tuan. Lalu, tuan-tuan, kita ditahan dimasuki syurga daripada memasuki syurga, disoal selidik balik, tuan. Tengok-tengok nama anak terpapar dalam neraka, nama isteri terpapar dalam neraka, suami saja di syurga, tuan. Lalas sekali, tuan-tuan, isteri tuntut ganti rugi. Abang pergi semayang di masjid, dengar macam-macam kuliah di masjid, balik kat rumah tak cerita pun, suruh saya tutup aurat. Abang tahu tutup aurat ni macam-macam, aurat lelaki macam ni, aurat perempuan macam ni.
seluruh tu badan kecuali muka dan telapak tangan. Tiba-tiba suami balik kat rumah, tengok je tuan-tuan, isteri keluar rumah pergi shopping, iombik mana-mana tuan-tuan, dengan bau-bauan yang dicium oleh yang bukan mahram di luar sana tuan-tuan, dengan pakaian yang menjolok mata, kadang-kadang berpakaian tetapi telanjang. Suami tengok je macam tu. Nabi kata, suami yang macam ni ialah suami yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Yang dayus tak layak masuk syurga tuan. Kalau tak layak masuk syurga, galang ganti tadi tuan-tuan. Fitnah suami tak jalankan tugas dengan baik, isteri tuan-tuan ambil tempat suami pula. Dibahagi-bahagikan pahala suami tadi untuk anak, untuk isteri. Kalau lepas tuan-tuan, isteri masuk syurga, anak masuk syurga, suami mana pergi? Suami pergi neraka. Kalau tak lepas tuan-tuan, semua dihumbangkan ke dalam neraka tuan-tuan. Ni fitnah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita fikirkan kita je tuan-tuan. Pastikan amanah di bawah tanggungjawab kita selesai tuan-tuan. Anak kita, isteri kita, pekerja-pekerja di bawah kita tuan-tuan, itu merupakan amanah kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik tuan-tuan bertemu Allah, terima 50 solat tuan-tuan, 50 waktu, banyak. Lalu Nabi turun jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bagi tahu, wahai Muhammad, apa yang kamu terima daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi kita jawab, aku terima pentaklifan solat 50 waktu. Terkejut perut tuan-tuan dengar. Dia kata umat aku begitu besar fizikalnya, hebat orangnya tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Saya diberi ruang belajar di Mesir tuan-tuan, pergi tengok tuan-tuan, piramid tuan-tuan, besar batu tuan-tuan. Macam mana nak angkat ni? Besar pintu tu tuan-tuan, batu. Maknanya kalau pintu tu besar tu tuan-tuan, orangnya besar tak? Orangnya kemungkinan besar lah tuan-tuan daripada fizikal kita pada hari ini tuan-tuan. Sebab batu tu bukan batu di tempat tu, di tempat lain tuan-tuan, dikerahkan tenaga ketika itu tuan-tuan, angkat batu tu tuan-tuan sehingga jadinya piramid di zaman Fir'aun dulu tuan-tuan. Besar tuan-tuan orang zaman dulu. Lalu Nabi Musa AS kata, umat aku yang hebat, yang tinggi, yang hebat fizikalnya, tak mampu nak buat 50 waktu. Umat kamu di akhir zaman orangnya kecil. Kecil kita hari ni tuan-tuan, kecil, makin hari makin kecil hari ni. Tak mampu. Maka tuan-tuan, Nabi pun naik balik setelah mendengar nasihat daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim AS dan Nabi-Nabi yang lain. Nabi naik bertemu Allah, minta kurang, lalu dikurangkan oleh Allah Ta'ala 55. Daripada 50, 45, 40, terus sampailah 5 waktu. Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS. Ditanya lagi, wahai Muhammad, tinggal berapa lagi? Nabi kata ada tinggal 5 lagi. Lalu Nabi Musa AS kata, elok pergi minta lagi. Dia kata, minta kurang lagi lah. Aku yakin dan percaya umat kamu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan ini, pentaklifan ini dengan baik. Lalu Nabi rasa malu tuan-tuan. Pasal kurangnya 55. Pasal kalau Nabi naik lagi, daripada 10 jadi 5, daripada 5 jadi. Surah kita malam ni tak ada jawab dia tuan-tuan. Kalau Nabi nak minta kurang lagi, surah apa ni? Surah Al-Amin tak ada tuan-tuan. Semua masjid-masjid tak ada. Kita pun tuan-tuan tak ada di masjid ni. Duduk karaoke belaka kita. Tak ada tempat ni jawab dia tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada pentaklifan solat. Lalu Nabi rasa malu nak bertemu Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kurang banyak sangat dah. Daripada 50 sampai jadi 5, nak suruh minta kurang lagi. Malu tuan-tuan. Malu sangat tuan-tuan. Lalu Nabi pun buat turun tuan-tuan solat 5 waktu sampailah ke hari ni tuan-tuan. Solat tu 5 waktu sehari semalam tuan-tuan. Walaupun 5 waktu, barakahnya kita berada di akhir zaman sebagai Nabi akhir zaman tuan-tuan. Walaupun kita solat 5 waktu, nilainya sama dengan 50 waktu. Satu waktu tu menepati 10 tuan-tuan. Satu waktu menepati 10. Maknanya kalau kita solat subuh, seolah-olah solat 10 waktu dah. Hebat tuan-tuan. Kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, pahalanya 50 waktu seperti mana umat-umat Nabi terdahulu. Hebat kita di akhir zaman tuan-tuan. Sebab tu kita pada hari ini tuan-tuan, misi sebenar tuan-tuan,
Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan, di sebalik pentaklifan ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak gambarkan pada kita tuan-tuan pentingnya solat dalam kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita cerita panjang lebar perkara ni tuan-tuan, kesudahannya tuan-tuan, Nabi pergi ambil solat. Di samping gambaran-gambaran lain tu tuan-tuan, sampingan sebenarnya solat. Sehingga solat tuan-tuan menjadi penentu amal ibadah lain diterima ataupun ditolak. Allah Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salat atau kama. Seawal mula amal ibadah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti ialah solat. Kalau solat lulus, maka yang lain lulus, puasa, zakat, haji lulus tuan-tuan. Tapi kalau solat sangkut, hak lain tuan-tuan. Walaupun kita puasa ni tak lama nak masuk bulan puasa tuan-tuan. Kadang-kadang setengah masyarakat kita tuan-tuan, kita nak anak kita puasa tuan-tuan. Kadang-kadang kita sanggup bayar RM5, RM10 sehari tuan-tuan. Kita sanggup warning anak kita kalau puasa tak habis, maka macam-macam amaran kita tuan-tuan. Tak nak beli baju raya lah, itulah, macam-macam. Nak suruh anak kita puasa. Tapi kalau anak tak solat, anak tak solat, berapa orang berperanan tuan-tuan untuk memastikan anak solat. Walhal solat ni benda yang penting, lebih penting daripada puasa, zakat dan haji. Lebih penting tuan-tuan. Yang menjadi penentu ibadah-ibadah lain diterima, solat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, solat tuan-tuan salah satu ibadah yang Nabi sebut tuan-tuan pada kita, supaya kita ni suruh anak kita bila mana umur 6-7 tahun, umur memayyiz, kita diperintahkan oleh Nabi SAW supaya suruh dan mengajar anak kita solat. Umur apa tadi? 7 tahun. Suruh dia nak semayang kau tak nak semayang kau, kerja kita suruh, bagi pengajaran, didik dia. Tengok-tengok umur 10 tahun dah tak nak semayang lagi, kena bagi tingkatan amaran tadi. Bukan suruh saja, bukan amaran lisan saja, bahkan kena rotak. Nabi suruh rotak tuan-tuan. Suruh rotak, besar nilai solat tuan. Pasal kalau suruh solat tuan-tuan, anak kita solat ringan beban mak ayah. Kalau semua masyarakat jaga solat belaka tuan-tuan, maka tuan-tuan, polis tuan-tuan banyak relax tuan-tuan. Kes jenayah tak ada dah tuan-tuan, melibatkan orang Melayu beragama Islam ataupun secara umumnya orang Islam, semua tuan-tuan takut nak melakukan larangan Allah. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, mereka menjiwai solat. Mereka takut pada Allah dalam solat, mereka takut pada Allah di luar solat. Kenapa? Kerana tuan-tuan, satu ayat yang kita jumpa dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allah Ta'ala nyatakan, tetaplah kamu dalam mendirikan salat, istiqamahlah kamu dalam mendirikan salat. Pasal apa begitu sekali? Sesungguhnya salat itu, salat yang kita dirikan itu, yang kita istiqamahkan itu, yang kita jaga itu, yang kita hayati dalam kehidupan kita itu, boleh mencegah diri kita yang mendirikan salat itu daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan munkar. Maknanya tuan-tuan, segala bentuk larangan Allah tak terlibat lagi. Kalau kita betul-betul jaga salat betul-betul lillahi ta'ala, luluh zahir, luluh batin salat kita tuan-tuan. Terima zahir, terima batin salat tuan-tuan. Segala larangan Allah tidak akan terlibat dengan kita. Baru nak terlibat, kita rasa tuan-tuan, kita ni solat tak sesuai dengan orang yang solat tuan-tuan terlibat dengan larangan Allah. Baru nak tinggal larangan Allah, kita kata baru nak tinggal suruhan Allah, kita kata kita ni orang yang solat, mana mungkin kita nak tinggal puasa. Takkan kita jaga solat, kita tak nak jaga puasa. Sebab tu pokoknya ada pada solat. Maknanya kalau kita suruh anak kita solat, dengan sendiri hak lain jadi senang tuan-tuan. Dalam institusi keluarga jadi senang, dalam masyarakat jadi senang, dalam negeri, dalam negara jadi senang kalau semua orang boleh jaga solat dengan betul. Tapi hak masalah hari ini tuan-tuan, peratusan mendirikan solat dalam negara kita masih lagi dalam level 80%, tidak mendirikan solat 20% sahaja yang mendirikan solat tuan-tuan. Panjang lagi cerita saya ni tuan-tuan. Saya ingat masa belajar di pondok dulu, masuk bulan Rejab kita baca cerita ni tuan-tuan. Habis bulan Rejab, tak habis lagi cerita ni tuan-tuan. Perincian panjang lebar. Cuma saya nak berhenti dah, walaupun tak habis pun nak berhenti, sakit tekak tuan-tuan. Lain kali lah pula.
Jadi tuan-tuan, itulah yang mampu saya bincang, saya kongsikan pada malam ini. Moga-moga perbincangan ini tuan-tuan dapat memberi manfaat kepada kita, memberi pencerahan kepada kita. Tidak ada erti tuan-tuan kita meruangkan masa pada malam ini hampir 1 jam 30 minit pada malam ini. Tidak ada erti ceramah kita pada malam ini. Tidak ada erti program kita malam ini tuan-tuan kalau sekadar menjadi halwa telinga semata-mata. Yang pastinya tuan-tuan, manfaat di sebalik program kita hari ini, kita menghayati di sebalik nilai-nilai yang diceritakan tadi, dengan solatnya, dengan apa saja yang diceritakan tuan-tuan, lebih-lebih lagi melibatkan solat sebagai misi utama dalam program Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan. Pastikan solat diri kita, solat ahli keluarga kita, semuanya dapat dijaga. Dan dalam bab kita bermasyarakat, anjurlah program-program ke arah kemantapan solat kita. Moga-moga tuan-tuan kita semua hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada keluarga, masyarakat, negeri dan negara kita insya-Allah akan tampil sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam nisbah rumah tangga, baiti jannati, rumahku syurgaku. Dalam bab bernegara, negara yang baik, aman, tenteram, dilebarkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Hasil daripada ceramah kita pada hari ini, kita nak penghayatan tersebut kita bawa balik, kita buat perubahan tuan-tuan dalam kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Di sekadar itulah untuk kali ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.